A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ad-darsul wahid wal 'ishrun. Babul mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal. Innal ma'na yufhamu min al-lafzi min tariqaini. Al-awwal al-mantuq wa al-thani al-mafhum. Fal-mantuq huwa al-ma'na alladhi dalla alayhi nafsul lafzi. Wal-mafhum al-ma'na alladhi sakata an bayanihi al-lafzu. Baik. Jadi apa ni pengajian ke-21 ni dia buat tajuk babul mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal. Jadi inilah yang akan dibincangkan nanti, akan sampai ke permasalahan ni lah, masalah mujmal, mubayyan, zahir dan juga muawwal. Cuma sebelum kita sampai kepada perbicaraan apa yang disebut ni, kita perlu faham apakah itu mantuk dan apa itu mafhum. Pembahagian mantuk dan juga pembahagian mafhum. Okey. Wa masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kata musannif rahimahullah, dia kata sesungguhnya makna difahami daripada lafaz daripada dua tariq, daripada dua jalan. Yang pertama, kita faham sesuatu makna itu daripada lafaz, yang disebut, yang dituturkan. Dan yang kedua daripada al-mafhum. Jadi apakah mantuk dan apakah mafhum, itulah yang akan dijelaskan oleh musannif. Jadi fal mantuk ni apa dia? Fal mantuk huwal ma'na alladhi dalla alaihi nafsul lafzi. Mantuk adalah makna yang yang menunjuk ke atasnya oleh diri lafaz. Makna yang ditunjukkan oleh lafaz tu, itu kita panggil mantuk. Itu kita panggil mantuk. Contoh, ana sebut, kan kita ambil hadis Nabi SAW, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air sampai kadar 2 qalah, maka air itu tidak menanggung najis. Okey. Jadi apa kita faham daripada apa yang kita faham daripada lafaz-lafaz yang dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, itu dinamakan sebagai mantuk. Lafaz apa yang kita dapat faham, makna yang kita dapat faham daripada lafaz-lafaz yang ada, itu kita sebut sebagai mantuk. Adapun kefahaman yang lebih daripada itu, daripada kefahaman yang lebih daripada yang kita boleh dapat, yang lebih daripada apa yang disebutkan, maka itu disebut sebagai mafhum. Ataupun dengan kata lain, mantuk iaitu apa yang kita dapat faham dengan dalalah lughawiyah, petunjuk lughah. Dan mafhum apa yang kita dapat daripada petunjuk akal, dalalah akliyah. Contoh tadi, contoh yang ana sebut tadi, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Jadi kita faham kat sini, air apabila tak sampai 2 qalah, maka ada satu hukum kat situ, la yahmilul khabas. Ini la yanjus. Faham tak? Dia tidak menjadi najis kecuali apabila berubah lah, iaitu dengan ijma' ulama. Apabila berubah salah satu daripada 3 sifat tu, dan maka air itu jadi disebabkan najis, maka air itu akan jadi mutanajis. Okay, jadi selama mana tidak berubah, air itu hukumnya la yanjus. Baik. Itu hukum yang kita dapat daripada lafaz yang Nabi SAW sebut apabila air sampai 2 qalah. Baik, adakah Nabi SAW sebut air apabila lebih daripada 2 qalah dia tak menanggung najis?
Ada tak kita dapat faham daripada lafaz yang disebutkan makna tu? Apabila air tu lebih daripada 2 kolah. Yang tu kita tak dapat faham daripada lafaz yang disebutkan oleh Nabi. Faham tak? Kita tak dapat faham daripada lafaz tu. Sebab lafaz tu hanya sebut idza balaghal ma'u qullatain. Apabila air sampai 2 kolah. 2 kolah. Dia tak sebut lebih daripada 2 kolah. Cuma kita faham daripada akal kita, kalau 2 kolah dia la yanjus, yani la yahmilul khabas, lam yahmilil khabas, maka aula lagi kalau air itu lebih daripada 2 kolah. Kan? Jadi nampak tak, itu satu kepahaman yang lebih daripada lafaz yang daripada makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Jadi makna yang lebih daripada yang ditunjukkan oleh lafaz itu kita panggil mafhum. Itu kita panggil mafhum. Cuma mafhum ni ada 2 lah. Sama ada mafhum itu mafhum muwafaqah ataupun mafhum itu mafhum mukhalafah. Kalau mafhum yang kita dapat itu, mafhum yang kita faham, makna yang lebih daripada yang disebut oleh lafaz tu, kita dapat satu hukum dan hukum tu sama dengan hukum yang disebutkan, maka disebut sebagai mafhum muwafaqah. Contoh hadis tadi, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Apabila air itu sampai 2 kolah. Nabi sebut sampai 2 kolah. Nabi tak sebut lebih daripada 2 kolah. Nabi kata 2 kolah. Jadi ada satu hukum kat situ kan, lam yahmilil khabas, ai la yanjus. Jadi ada hukum adamun najasah. Jadi adamun najasah tu hukum yang kita dapat daripada mantuk, daripada lafaz yang Nabi sebut. Tapi Nabi tak sebut idza balaghal ma akthar min kullatain. Nabi tak sebut yang tu kan. Tapi kita dapat faham. Kita dapat faham kalau 2 kolah tak dinajis, maka kalau lebih daripada 2 kolah, lebih lagi lah, lebih aula. Cuma kalau air tu lebih daripada 2 kolah, maka hukum yang kita dapat faham daripada hadis tu apa dia? La yanjus juga. Jadi hukum yang kita dapat faham tadi tu sama dengan hukum mantuk. Tadi mafhum kan? Jadi kat mafhum tu kita dapat satu hukum. Dan daripada mafhum tu kita dapat satu hukum yang sama dengan mantuk. Jadi bila hukum yang kita dapat daripada mafhum tu sama dengan mantuk, kita panggil mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah. Tapi kalau mafhum yang kita faham daripada hadis tadi itu, hukum yang kita dapat tu mukhalafah dengan hukum mantuk, itu kita panggil mafhum mukhalafah. Contohnya kita dapat faham apa? Bila Nabi sebut apabila air sampai 2 kolah lam yahmilil khabas. Jadi kita faham air kalau kurang daripada 2 kolah dia menanggung najis. Tidak, air kalau kurang daripada kolah dia menanggung najis. Tapi kefahaman yang kita dapat ni Nabi sebut tak? Nabi tak sebut. Tapi kita faham. Itu nama dia mafhum. Maknanya satu kefahaman yang kita dapat dan dia tidak ditunjukkan oleh lafaz. Faham tak? Tapi kita dapat daripada dengan dalalah akliyah. Okey, jadi kita dapat faham air kurang daripada 2 kolah dia akan menanggung najis. Kalau 2 kolah dia menanggung najis, kalau sampai 2 kolah dia tak menanggung najis. Jadi kalau dia kurang daripada 2 kolah, maknanya dia menanggung najis. Jadi sekarang ni mafhum ni, hukum mafhum sekarang ni sama tak dengan hukum mantuk? Tak sama kan? Jadi disebut sebagai mafhum mukhalafah. Disebut sebagai mafhum mukhalafah. Ada yang kalau dalam al-khulasah kan, dia sebut mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, iaitu hukum al-hukmul maskut anhu tu muwafiqan dengan hukum al-mantuk. Adapun mafhum mafhum mukhalafah, hukum yang maskut anhu, hukum yang didiamkan itu mukhalafah dengan hukum yang mantuk. Itu dipanggil mafhum mukhalafah. Bagi nampak situ dia punya pecahan tu lah. Nanti kita akan tengok lagi dia mantuk,
mantuk tu dia akan, kalau kita nak buat dia punya syajarah kan, apa ni, peta minda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata lafaz tu kita bagi dua anak panah, mantuk dengan mafhum kan. Mantuk, mafhum kita bagi pada dua tadi, mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ada dua juga bawah tu. Mafhum muwafaqah aula dengan musawi. Ada dua. Nanti kita akan tengoklah. Kalau dia tak sebut lagi, kita sebut. Mantuk pun ada pembahagian dia. Mantuk. Ada mantuk, terkadang mantuk lafaz yang disebut tu, dalalah dia tu dalalah yang yakin, la yahtamilu illa wajhan wahidan. Satu kita panggil sebagai soreh ataupun nas. Terkadang dalalah lafaz yang diucapkan, yang dituturkan tu, dia punya dalalah dia 51% hingga ke 99%. Maknanya tak sampai tahap yakin. Itu kita panggil sebagai kita sebut zahir. Kalau dalalah dia tu bawah daripada tu lagi, itu kita sama. Kalau dalalah dia tu sama 50-50, itu kita sebut sebagai mujmal kan. Okey, kita masuk dalam kitab. Jadi fal mantuq wal makna alladhi dalla alaihi nafsul lafzi, iaitu makna secara mudahnya lah, guna bahasa yang mudah sikit, tak ikut dia punya tertib tu, maknanya makna yang ditunjukkan oleh lafaz, makna yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz yang disebutkan tu. Adapun mafhum al makna alladhi sakata an bayanihi lafzu, iaitu makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz tu, makna yang didiamkan, makna yang lafaz tersebut tidak menerangkan makna tersebut. Lafaz yang makna yang didiamkan oleh lafaz tu daripada menerangkannya. Maknanya lafaz tu tak menyebut pun makna tu, cuma kita faham daripada akal. Bimakna annahu taratan takunul ma'ani ma'khudhatan min zahiril alfaz wa taratan takunul ma'ani ukhidhat bil istinbat min al alfaz, ay anna al mutakallim lam yusarrih bil hukmi walakin as-sami' fahimahu wa intaza'ahu min al kalam. Dengan makna, kadang-kadang makna-makna itu diambil daripada zahir lafaz yang ada, dan terkadang makna-makna itu diambil dengan jalan istinbat, dengan jalan dikeluarkan daripada lafaz yang disebutkan tu. Maksudnya, orang yang bercakap, dia tidak tasrihkan, dia tidak menyebut secara terus terang dengan hukum, tetapi orang yang mendengar, dia faham hukum tersebut, dan dia keluarkan hukum tersebut daripada kalam tu. Macam tadilah kan, Nabi hanya sebut air sampai 2 kolah dia tidak menanggung najis. Itu je yang Nabi sebut, lafaz yang Nabi sebut itu. Tapi kita dapat faham, kita dapat istinbat daripada lafaz yang disebut tu, air kalau lebih daripada 2 kolah, lebih lagi lah, lebih aula dia tidak menanggung najis. Dan kita faham juga daripada hadis tu, air kalau kurang daripada 2 kolah dia dapat menanggung najis. Jadi kita dapat mana hukum tu, itu kita ambil, kita istinbat daripada lafaz yang disebut tu. Jadi tak disebut secara soreh. Itu yang disebut sebagai al-hukmu al-maskut anhu, hukum yang didiamkan, yang tidak dilafazkan. Misal, idza qulta li banika idza takharrajta minal jami'ah bi takdiri jayyid falaka alayya sayyarah. Masya-Allah. Jadi dia kata, contoh kamu cakap ke anak kamu, apabila kamu khirij, keluar daripada jamiah dengan takdirnya, dengan markah keseluruhannya jayyid ya.
Ayah dia minta. Ayah dia minta apa ni, Zaid. Maka bagi kamu kereta. Maknanya aku akan bagi kamu kereta sebagai hadiah. Fahuna hadhihi al-alfaz wudi'at fil lughah litadulla ala ma'nan wadih. Maka di sini lafaz ini diletakkan di dalam bahasa untuk menunjukkan atas suatu makna yang jelas. Apa dia makna yang jelas tu? Wa huwa hina ma yahsulu najahuka bi takdiri Zaid fasatahsulu ala sayyaratin jaizah minni. Makna dia, apabila terhasilnya kejayaan kamu dengan takdir Zaid, maka kamu akan dapat kereta. Kamu akan dapat memiliki kereta sebagai hadiah daripada aku. Fahina idzin yakunu hadzal ma'na mantuqan. Maka pada ketika ini, makna yang jelas ini adalah makna yang dituturkan dengan lafaz yang tertentu, dengan lafaz tadi itulah. Hadzal makna mantuqan ay anna al-lafza qad nutiqa qad nataqa bihi. Walakin yufhamu min hadzal lafzi amran. Tetapi difahami daripada lafaz ini dua perkara. Amran akharan, dua perkara yang lain. Difahami daripada lafaz yang disebut ni dua perkara yang lain. Qad nutiqa bihi tadi yang dituturkan dengannya. Tetapi difahami daripada lafaz yang dituturkan ni dua perkara yang lain. Yuntaza'ani minhu intiza'an. Dua perkara yang dipaham daripada lafaz, dua perkara lain yang dipaham tu diambil dicerap daripada lafaz tu. Wahuma dan dua perkara lain yang dipahami daripada lafaz yang disebut tu. Yang pertama, idza lam tahsul ala takdiri jayyid falan tahsula ala sayyarah. Apabila kamu tidak dapat keputusan kamu tu jayyid, maka kamu tidak akan dapat kereta. Betul tak? Ada sebut tak tadi? Tak ada sebut kan, tapi kita dapat faham. Kita dapat faham daripada perkataan idza takharrajta minal jami'ah bi takdiri jayyid falaka alayya sayyarah. Jadi faham, kalau aku tak dapat takdir jayyid, maka aku tak dapat kereta. Yang ni tak disebut, tapi kita dapat faham. Yang kedua, idza hasalta ala takdirin a'la min jayyid fasayata'akkadu istihqaquka li sayyarah. Apabila kamu dapat takdir yang lebih tinggi, keputusan kamu tu dapat lebih tinggi daripada jayyid, maka orang kata akid kan. Maknanya apa dia? Lebih-lebih lagi lah kan. Kita kata kita berhak dapat kereta. Jadi dua kefahaman dua kefahaman lain yang dapat dikeluarkan daripada lafaz yang disebut tu, tak disebut pun tadi kan, tapi kita dapat keluarkan, dapat istinbatkan daripada perkataan yang disebut. Ini disebut mafhum. Cuma kalau kita lihat, satu dapat, satu tak dapat. Satu dapat, satu tak dapat. Dua benda yang dua mafhum ni. Satu husulus sayyarah, satu adamul husul ala sayyarah. Al-husul ala sayyarah dengan adamul husul ala sayyarah. Jadi kalau al-husul ala sayyarah maksudnya hukum dengan lafaz yang disebut tadi sama. Jadi ini kita panggil mafhum muwafaqah. Adapun yang pertama tu adamul husul ala sayyarah, yang ni hukum dia tak sama dengan mantuk yang disebut tadi. Yang ni disebut sebagai mafhum mukhalafah. Baik, sambung. Falau anna libna jaa liwalidihi bitakdiri mumtaz. Fala yuqbalu an yaqula lahu ana qultu laka bil harfil wahid idza takharajta min al jami'ah bitakdiri jayyid wa anta idza takharajta min al jami'ah bitakdiri jayyid wa anta takharajta bitakdiri mumtaz falaysa laka alayya shay'. Kalau ayah cakap kat anak je ni, pening anak. Jam pak aku ni kan. Lepas tu dia kata, kalaulah anak tu datang kepada ayah dia, datang dengan bawa keputusan mumtaz, maka tidak diterimalah bahawasanya
apa ni, ayah tu cakap dekat anak dia, aku habaq kat hang apa ni, aku habaq kat hang kalau hang keluar jamiah dengan keputusan jayyid. Kan? Hak tu yang aku habaq. Aku tak kata kalau mumtaz hang dapat kereta. Sekarang ni hang datang kepada aku dengan keputusan mumtaz. Jadi kamu tak dapat kereta. Agak-agak diterima tak perkataan tu. Itu dia kata fala yuqbal an yaqula lahu, seperti apa yang disebut ni. Allah. Selok pi. Kesuat lain pula dah. Okey. Di sini nanti kita akan dapat faham tentang mafhum aula dengan mafhum musawi nanti. Macam mana ulama berinteraksi dengan nas-nas, macam mana dia faham. Allah Ta'ala sebut satu perkara. Allah Ta'ala sebut contoh fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata kepada kedua ibu bapa kamu uff. Tiba-tiba ulama sebut larang sepak, haram sepak, haram tampak, pukul, dan buat benda-benda yang lain lagi. Sebab apa? Dia faham daripada mafhum. Kalau sebut al-uff, sebut uff tu pun dah haram. Sebab ilah dia apa? Sebab ilah dia ada ada azar kat situ. Maka yang lebih daripada uff tu lebih lagi lah, sebab ada ilah yang sama. Maknanya lebih aula lagi haram. Baik. Wa nulahidhu anna al-mafhum al-awwal mukhalifun wa aksul mantuq, lianna al-mantuq yaqul satahsulu ala sayyarah wal mafhumul mukhalif yaqul lan tahsul ala sayyarah, fal hukman mutadaddani wa lihadha yusamma bi mafhumil mukhalafah. Lepas tu kalau kita perhatikan, dia kata mafhum yang pertama, hak nombor satu tu berbeza dengan mantuq dari segi hukum. Yang mantuq kata apa? Kalau kamu keluar jamiah dengan keputusan jayyid, kamu dapat kereta. Lepas tu kita faham daripada perkataan tu, kalau keluar jamiah dengan keputusan, kalau tak dapat keputusan jayyid, bawah daripada jayyid, maka tak dapat kereta. Tadi yang mantuq dapat, yang mafhum tak dapat. Jadi dia punya mafhum hukum mafhum ni tak sama dengan hukum mantuq. Jadi dia berlawanan. Jadi fal hukman mutadaddan. Dan kerana itulah dia kata yusamma bi mafhumil mukhalafah, dinamakan dengan mafhum mukhalafah. Wal mafhum ats-tsani, dan mafhum yang kedua, hak nombor 2 tu, muwafiqun lil mantuq. Hak ni sama dengan mantuq. Mafhum yang kedua tu hukum dia sama dengan hukum mantuq. Hukum mantuq dapat kereta, hak mafhum tu pun dapat kereta juga. Wa huwal husul ala sayyarah. Wa li hadha yusamma bi mafhumil muwafaqah. Kerana itulah dinamakan dengan mafhum muwafaqah. Fasara al mafhum qismain. Maka jadilah mafhum tu ada dua bahagian. Satu mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Wa mafhumul muwafaqah, baik, apa maksud mafhum muwafaqah dan apa maksud mafhum mukhalafah? Wa mafhumul muwafaqah huwa an yu'khadhal hukmu minal illati allati yaqsiduhal mutakallim. Mafhum mukhalafah, dia kata bahawasanya diambil hukum daripada illah yang dikosadkan oleh mutakallim. Kama fi misal at-takharruj, seperti pada misal at-takharruj as-sabiq yang lalu. Fa innal ghayata wal illatal maqsudata al manshudata min kalamil walid hiya susah pula dah. Wa ya hamlul libni ala tafawuq. Kerana ghayah, tujuan, dan juga illah yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap. Tadi kat atas tu, daripada yang dimaksudkan oleh orang yang bercakap, maksudnya daripada kalam walid, kalau contoh kat atas tadi, daripada kalam seorang ayah tadi, adalah nak mendorong anak dia ala tafawuq. Apa dia tafawuq? Semaju dia. Dia capai apa? Dia nak mendorong anak dia untuk mencapai kejayaan ataupun keunggulan,
ketinggian dalam pengajian. Kan? Itu dia punya illah dia. Itu dia punya illah. Dan ayah dia tak minta banyak. Cukup takat jayid dia. Fa idza sabata anna al-aba yuridu min al-ibni at-tafawwuq wa kanat darajatul imtiyaz a'la fi at-tafawwuq min darajatil jayyid lam yashukka al-aqil anna darajatul imtiyaz aula bil husul ala sayyarah. Maka apabila sabit bahawasanya ayah tu dia nakkan daripada anaknya tafawwuq, kejayaan, kecemerlangan dalam pendidikan ataupun pengajian dia, dan darajah ataupun keputusan mumtaz itu adalah setinggi-tinggi keputusan di dalam kecemerlangan tu daripada darajah jaid, maka tidak, orang yang berakal dia tidak syak bahawasanya orang yang dapat, anak tadi yang dapat darajah imtiaz tadi itu, dia lebih aula untuk dapat kereta. Bila dia dapat keputusan mumtaz tu, maka lebih tersangat aula lah untuk dia dapat kereta. Jadi kita dapat ambil satu hukum daripada illah, daripada illah yang dimaksudkan oleh mutakallim. Kalau kita dengan nusus ni daripada syarak lah kan. Sebab tu penting tu faham, kita kata faham illah tu. Kadang-kadang berbeza illah tu pun jadi dapat keputusan natijah yang berbeza juga pada hukum. Okey. Walihadza yusammuna hadzal naw' min mafhumil mukhalafah min mafhumil muwafaqah bi mafhumil muwafaqatil aula. Li'anna al-mafhum aula bil hukmi min al-mantuq. Kerana itulah para ulama usul menamakan jenis mafhum ini, jenis mafhum muwafaqah ini dengan mafhum muwafaqah al-aula. Saya sebut tadilah mafhum, bawah dia tu boleh buat dua anak panah pula. Kita ada lafaz, kita bagikan dua anak panah, mantuk dengan mafhum. Mafhum ada terbagi pula pada dua, muwafaqah dengan mukhalafah. Muwafaqah tu terbagi pula dua, iaitu aula dengan musawi. Jadi yang kita bincang sekarang ni mafhum muwafaqah aula. Sebab apa panggil aula? Kerana mafhum, apa yang kita ambil faham daripada lafaz tu, apa yang kita ambil faham, yang kita dapat istimbat daripada lafaz yang disebut tu, kita dapat apa yang kita dapat ambil faham daripada makna lafaz yang disebut tu, dia lebih aula kita hukumkan. Lebih aula ada hukum seperti mana hukum yang disebut pada mantuk. Jadi sebut mantuk, kata kalau dapat jaid dapat kereta. Jadi kawan ni dapat mumtaz, maka lebih aula. Kalau dah sebut dalam tu dapat mumtaz saja, ni dah dapat sebut dalam yang disebut hanya dapat jaid saja, tapi dia dapat mumtaz. Maka kita kata lebih aula lah dia dapat. Macam tadilah Allah Ta'ala sebut fala taqul lahuma uffin, tak boleh kata uff dekat mak ayah. Uff pun dah tak boleh, maka lebih aula lagi kalau pukul, lebih aula lagi kalau tampak. Faham tak? Maknanya hukum larangan tu, pengharaman dengan jalan memukul itu lebih aula daripada pengharaman dengan jalan menyebut uf tadi. Tapi Allah sebut uf, jadi kat situ kita dapat hukum-hukum yang lain dengan jalan mafhum. Ni dia nak bagi contoh tu. Misal qala Allah Ta'ala fala taqul lahumā uffin wa qad 'alimna anna mutlaqan nahyi lit-tahrim. Fal mantuq huwa
yuharrim qaula uff lil walidain wal illah hiya al idza. Jadi kamu dah tahu dah bahwasanya semata-mata nahi itu memberi faedah tahrim. Mutlaq anna mutlaqan nahyi lit tahrim. Jadi kat sini Allah Taala kata fala taqul, ada nahi. Jadi dapat daripada sini pengharaman menyebut uf kepada kedua ibu bapa. Illah dia apa? Wal illatu hiyal iza, menyakiti. Maka fa hurmatud darbi wasyatmi lahuma takunu aula bitahrim min at-ta'affuf. Fa hadha mafhum muwafaqah aula. Maka keharaman pukul ataupun cela kedua ibu bapa itu, keharaman itu lebih aula diharamkan daripada ta'affuf, daripada sebut uf tu. Fa hadha mafhum muwafaqah aula. Wa hunaka mafhum muwafaqah akhar yusama bi mafhumil muwafaqah al-musawi. Di sana ada mafhum muwafaqah yang lain dinamakan mafhum muwafaqah al-musawi. Wa huwa an yakuna al-hukmul mafhum musawiyan lil hukmil mantuq. Mafhum muwafaqah musawi ni hukum yang didapat daripada mafhum sama aja bagi hukum yang didapat daripada mantuq. Contoh dia, misalu zalika an yaqula al-walid li waladihi khudh hadzal mal wantabih wala yadhi'u minka. Dia kata ambil duit ni, ambil harta ni. Ayah kata kat anak dia, ambil harta ni dan jaga-jaga, jangan bagi duit ni hilang daripada kamu. Falintibah li alla yadhi'al mal minhu huwa mantuq. Jadi intibah, tetap jaga-jaga ataupun awasi harta itu daripada hilang, itu adalah mantuq. Itu yang disebutlah. Wa adamu ilqa'il mal fi zubalah ke zabalah? Tong sampah. Tu mazbalah, zubalah. Tak ingat dah pun. Zubalah. Buangan kotoran sampah lah. Okey. Jadi kita adamu ilqa'il mal, ketiadaan mencampakkan harta pada sampah sarap, au itlafihi, yakni adamu itlafihi, dan ketiadaan membinasakan harta tu, huwal mafhum, itu adalah mafhum. Sebut kata jaga-jaga, yang disebut oleh mantuk, oleh ayah dia, suruh jaga-jaga, awasi duit tu daripada hilang, kan? Jadi itu yang disebut. Jadi yang kita dapat faham, buang duit tu dalam bersama sampah sarap ataupun bakar dia ke dan sebagainya, hak tu pun tak boleh juga. Itu kita dapat daripada dengan jalan mafhum, terdapat daripada akal. Sebab ayah dia suruh jaga duit tu daripada hilang, daripada disia-siakan, kan? Jadi kalau mencampakkan harta tu bersama sampah sarap ataupun merosakkan, sama je lah. Ada ilah yang sama, iaitu tadyi'ul mal. Faham tak? Ada ilah yang sama. Dan mafhum yang kita dapat ni musawin lil mantuq. Musawin lil mantuq min jihati anna al-illah min kalamil walid hiya al-muhafazah 'ala al-mal sawa'un bi'adami tadyi'ihi aw bi itlafihi. Jadi mafhum ini sama je dengan mantuk. Dia bukan lebih aula. Macam tadi, kalau tadi benda yang kita kata ringan, jadi kita faham dari situ, kalau buat benda yang lebih berat, lebih lagi lah kita kata haram. Tapi sini dia tak ada ringan dan lebih tinggi tu tak ada. Dia sama. Mafhum dan mantuk, kedua-duanya ada padanya kita
mafhum dan mantuk tu tak bagi merosakkan ataupun mensia-siakan harta. Jadi al-mafhum ni wahwa al-mafhum musawi lil mantuk min jihati, daripada sudut annal illah, bahwasanya illah min kalamil walid, daripada kalam ayah dia tu, kalam si ayah, yal muhafazah, iaitu memelihara alal mal, memelihara harta, sawaun bi adami tadyi'ihi aw bi itlafihi. Okey. Misalun akhar qala Allah Ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Di Allah Ta'ala dalam ayat ni Allah Ta'ala larang makan harta anak yatim. Allah umpamakan orang yang makan harta mereka yang makan harta anak yatim tu secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya mereka yang makan harta-harta anak yatim tu secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hanya saja mereka tu makan apa ni, api neraka. Makan api buh dalam perut mereka. Mereka tak makan api pun. Kan, makan tu makan makanan. Tapi nak bagi tahu tu seolah-olahnya mereka tu memasukkan dalam perut mereka tu api. Wa sayaslawna sa'ira. Jadi fahurmatu akli malil yatim mantuk. Jadi keharaman makan harta anak yatim tu itu mantuk. Itu yang disebut. Wal illah, apa illah pengharaman tu? Illah dia ya himayatu amwalil yatama, iaitu memelihara harta-harta anak yatim. Fahina idzin yahrumu aidan harqu amwalil yatim. Jadi dalam ayat tak sebut pun tak boleh bakar harta anak yatim. Kan? Tak boleh musnahkan harta anak yatim. Tak boleh kita kata buang harta anak yatim. Tak sebut. Tak boleh makan harta anak yatim. Tu kita kena faham illah. Illah pengharaman tu, larangan tu kenapa? Adalah untuk memelihara harta anak yatim. Jadi sama je lah. Kalau kita bakar ataupun kita buang, terbasahkan dia sampai tak boleh guna, maka di mana penjagaan harta anak yatimnya kat situ? Tak ada lah kan. Jadi haram juga. Perkara tu pun haram juga. Betul kata syarah, fahina idzin yahrumu aidan, haram juga membakar harta anak yatim, au hadruhu. Hadruhu ni apa dia kata? Hadar, saya tak seorang. Au itlafuhu bi ayyi tariqatin, ataupun membinasakannya, meluputkannya dengan apa-apa cara sekalipun. Bi ayyi tariqatin kanat. Li'anna an-nafsal illah mutahaqqiqatun fi hadhihi suwar. Fa hadha mafhum muwafaqah musawi. Sebab apa? Sebab illah ada. Pada semua gambaran-gambaran yang disebut ni ada illah tersebut. Bila ada illah tersebut, maka hukum dia haram. Apa maksud dia? Hadar? Ada yang jumpa? Tak. Oh. Baik. Membelanjakan dengan sia-sia ataupun boros. Itu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis kat situ tentang mafhum. Apa ni? Dia lah mafhum muwafaqah. Sekarang ni nak masuk kepada anwa' mafhum al-mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah pun ada pecahan dia juga. Baik, mafhumul mukhalafah wa an yu'khadha al-hukmu min takhallufi qaidin fil kalam. Mislu ma dzakarna idza takharrajta min al-jami'ah fahuna at-takharruj qaidun wa syartun fil husul ala sayyarah. Fa idza intafa hadzal qaid falan yahsul al-hukmu. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Mafhum mukhalafah, maksud mafhum mukhalafah ialah bahawasanya diambil hukum daripada nak terjemah apa takhalluf ni? Daripada takhalluf.
Tolong bagi seorang yang tepat sikit dengan ayat dia ni. Bertentangan ataupun bertentangan qaid. Boleh jadi ya. Boleh jugalah. Takribil faham. Disebabkan daripada bertentangannya qaid. Bertentangannya kaid yang ada di dalam kalam. Dia ambil hukum daripada bertentangan ataupun ketiadaannya kaid di dalam kalam. Jadi dalam kalam tu ada dia kaitkan dengan sesuatu. Maknanya macam kita letak tadi hukum adamun najasah pada air tu kan, dengan kaitnya apabila sampai 2 qolah. Jadi kita dapat ambil hukum apabila kait tu tak ada. Faham tak? Kita dapat ambil hukum air tu yahmilul khabas idza lam yablugh kullatain. Faham tak? Jadi kita dapat ambil hukum daripada ketiadaan kait yang disebut di dalam kalam. Contohnya apa yang kami sebutkan tadi. Dia kata ayah dia cakap kat anak dia kan, idza takharajta minal jami'ah, apabila kamu keluar daripada jami'ah dan kamu dapat kamu punya markah tu, keseluruhan tu jayyid. Jadi fahuna at-takharruj qaidun wa syartun fil husul ala sayyarah. Di sini at-takharruj, syarat dia takharruj lah, takharruj dan, memang dia tak sebut sini, takharruj dan dapat markah jayyid tu. Itu adalah qaid dan juga syarat untuk mendapatkan kereta. Jadi fa idzan tafa hadzal qaid, maka apabila keluar ternafi qaid ni, mana qaid ni tak ada, falan yahsulal hukmu, maka hukum tu tidak berlakulah, tidak terhasil. Wal qaidul ladzi yu'khadhu minhu mafhumun mukhalifun arba'atu anwa. Dan qaid yang diambil daripadanya mafhum, qaid yang diambil daripadanya mafhum yang mukhalif, yang bertentangan dengan mantuk, ada 4. Ada 4. Syarat, asyartu, al-wasfu, al-ghayah, al-adad. Ada 4. Jadi di 4 ni lah, 4 perkara ni, itu qaid yang kita dapat, yang diambil daripadanya mafhum mukhalif. Kita tengok contoh-contoh yang dia bagi. Yang pertama, asyartul lughawi, ay kullu jumlatin musaddaratin bi adatin min adawati syarti mislu in wa idza. Syartul lughawi iaitu tiap-tiap jumlah yang dimulai dengan adat daripada dengan satu adat daripada adat-adat syarat, seperti in dan juga idza. Misal qala Allah Taala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna. Allah Taala sebut wa in kunna, dan jika mereka tu, yakni isteri-isteri itulah, isteri-isteri yang ditalak tu, ulati hamlin, isteri-isteri yang hamil, maka Allah Taala kata apa? Fa anfiqu alaihinna. Jadi kat situ ada wajib, hendaklah kamu infak ke atas mereka. Jadi dapat kat sini wajib bagi infak kepada isteri yang ditalak jika isteri yang ditalak tu hamil. Tak, kita dapat faham daripada ayat tu. Kita dapat ambil hukum wajib infak ke atas isteri yang ditalak jika isteri tu hamil. Lepas tu fahamnya, jika isteri tu tak hamil, kaid tu tak ada. Sebab sini in kunna ulati hamlin. Jadi kalau tak hamil, tak ada jika tu lah, tak hamil, tak wajib. Jadi hukum berbeza tak? Tadi wajib, lepas tu tak wajib. Jadi kita dapat mafhum yang mukhalif. Tapi mafhum mukhalif tu kita dapat daripada apa? Daripada kaid yang ada dalam ayat tu. Kaid ni kaid yang mana? Kaid syarat. Kaid syarat. Dia jelaskan, dia kata al-mantuq wujubun nafaqah alal mutallaqah al-hamil. Jadi mantuk wajib bagi nafkah ke atas perempuan yang diceraikan dalam keadaan hamil. Al-mafhum mukhalif adamu wujubin nafkah
alal mutallaqah ghairi al-hamil. Jelas ha? Yang kedua sifah, ay kullu ma yu'addu fil ma'na wasfan lil hukmi sawa'un kana yusamma na'tan aw halan fi ilmi nahwi am ghairahuma. Sifat iaitu apa-apa jelah, apa-apa yang dibilang bilang pada makna sebagai sifat bagi hukum. Sifat bagi hukum sama ada na'at, sama ada apa yang dibilangkan wasaf, sama ada ma yu'addu fil makna wasfan lil hukmi itu na'at ataupun hal. Ataupun hal pada ilmu nahwu ataupun selain daripada kedua-duanya. Selain daripada kedua-duanya tak main lagi. Misal qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut fatahriru raqabatin mu'minah. Allah suruh merdekakan hamba yang beriman. Ni dalam dalam bahasa sama. Ni tentang kafarah bunuh kan. Merdekakan hamba yang mukminah. Jadi al-mantuq wujub tahrir raqabah mukminah. Itu mantuq. Al-mafhumul mukhalif man'u tahrim raqabatin kafirah. Ini kita dapat daripada daripada ayat ni, larangan untuk merdekakan hamba yang kafirah. Jadi kita dapat mafhum mukhalif ni daripada mana? Daripada sifat. Al-ghayah ay an yakuna al-hukmu muqayyadan bi ghayatin wa nihayatin. Al-ghayah iaitu bahawasanya hukum itu dikaitkan dengan ghayah, dengan suatu ghayah ataupun dengan satu nihayah. Apa dia nak terjemah? Satu kesudahan. Dikaitkan dengan satu kesudahan. Maknanya hukum ni sampai sini je. Ada dia punya penyudah dia. Lepas tu kalau sampai kat penyudah tu, hukum tu tak ada dah. Jadi hukum tu dikaitkan dengan satu kesudahan. Jadi kita faham dia apa? Di sebaliknya bila dah sampai kesudahan tu dah sampai kat kesudahan tu, hukum tadi dah hilang. Terangkat. Qala Rasulullah SAW, dia kata huruf dia hatta dan juga ila. Misal qala Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalathin anis sabi hatta yablugha wa anin naim hatta yastayqidha wa anil majnun hatta yufiq, rawahu Abu Daud wa sahih. Diangkat pena daripada 3 golongan, iaitu daripada budak-budak sehinggalah dia baligh, daripada orang yang tidak sehinggalah dia bangun, dia jaga, daripada orang gila sehinggalah dia sedar daripada gila. Jadi mantuk dia kata raf'ul qalam an haula. Mantuk yang kita faham daripada hadis Nabi itu, ketiga-tiga golongan ni diangkat qalam daripada mereka. Lepas tu wal mafhum al mukhalif, mafhum yang sebalik daripada yang bertentangan dengan mantuk tu, adamu raf'il qalam anis sabi idza balagha wan naim idza istayqadha wal majnun idza aqala. Faham? Sebab dalam hadis ada tak sebut tidak diangkat kolam jika budak tu baligh. Tak sebut kan? Dia tak sebut pun tidak diangkat kolam bila orang yang tidak tu jaga, pun tak sebut juga. Cuma dia sebut ghayah aja. Diangkat kolam daripada 3 golongan, iaitu daripada budak-budak sehinggalah dia baligh. Jadi kita faham kalau dah baligh tak ada lah. Jadi itu kita dapat daripada mafhum yang kita dapat daripada al-ghayah. Yang keempat al-adad, bilangan. Famata huddidal hukmu fin nas bi adadin muayyan, apabila ditentukan hukum dalam satu nas dengan jumlah yang tertentu, fa inna mafhumal mukhalafah li hadzal adad huwa man'u tatbiqil hukmi aqal aw akthar. Maka mafhum mukhalafah bagi adat ini adalah mengaplikasikan hukum pada jumlah yang sedikit ataupun banyak daripada jumlah yang disebut tu.
Misal Allah Ta'ala sebut apa? Kalau Allah Ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan orang perempuan yang berzina dan orang lelaki yang berzina, maka sebablah tiap-tiap seorang daripada keduanya 100 kali sebatan. Jadi al-mantuq wujub mi'ah jaldah, wajib 100 kali sebatan. Al-zaniyah waz-zani, atas laki-laki perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Mafhum adamu jawazi aqal min mi'ati jaldah atau aksar. Mafhumnya tak boleh kurang daripada 100 dan tak boleh lebih daripada 100. Jadi mafhum ni tak boleh. Kalau tadi kena 100, ni tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Jadi dia ada mukhalafah kat situ pada mafhum tu. Dan kita dapat mafhum ni daripada mana? Daripada adat. Daripada adat. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau ada nak tersilap ke, agak-agak nak cepat ni kan, dah tersilap, tolong perbetulkan lah. Itu nanti bermasuk pada dars yang ke-22, iaitu pembahagian mantuk kepada nas, zahir dan juga mujmal. Ini yang nak sebut tadi lah. Jadi apa boleh buat Saudara Sayyidina Muhammad, tu dekat muka surat 73 tu, dia dah tolong buat dah. Al-makna al-mustafad dia bagi pada 2, mantuk dengan mafhum. Mantuk bawah dia ada 3 anak panah, nas, zahir dan juga mujmal. Mafhum 2 anak panah terbagi pada 2, muwafaqah dengan mukhalafah. Muwafaqah ada muwafaqah aula dan juga musawi. Mukhalafah mafhum mukhalafah dia ambil daripada sama ada syarat, sifat, ghayah dan juga adat. Allahu ta'ala a'lam.